Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 5 April 2024. Kita ke berita utama. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima 2 laporan terhadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Tambah beliau, kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara setelah semua tindakan melengkapkan siasatan diambil. Terdahulu, Dr. Muhammad Akmal dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini memaklumkan telah ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika ditemui media selepas lebih 2 jam memberi keterangan, Akmal memberitahu pihaknya akan memberi sepenuh kerjasama dalam siasatan tersebut. Tambahnya, setakat ini tiada laporan yang dibuat di Sabah dan kehadirannya atas jemputan program Pemuda UMNO negeri tersebut. Jelasnya, beliau akan teruskan dengan tujuan asal ke Sabah iaitu menghadiri program Kembara Ramadan Pemuda UMNO di Beaufort petang ini. PAS menafikan dakwaan Majlis Perundingan Agama, Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao Malaysia MCC-BC-HST yang cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 sebagai tidak berperlembagaan. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, percanggahan atau polemik undang-undang yang dibangkitkan badan itu tidak berkaitan dengan kedudukan dan peranannya sebagai Majlis Perundingan Agama. Katanya, MCC-BC-HST tidak menunjukkan bukti bagaimana pentadbiran atau pindaan dalam undang-undang Islam boleh memberi kesan ke atas agama atau amalan agama-agama bukan Islam di negara ini. Rang Undang-Undang RUU Akta 355 dibentang melalui usul persendirian oleh Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 26 Mei 2016, namun perbahasannya tertangguh beberapa tahun sehingga tidak lagi timbul dalam mesyuarat Parlimen. Pada 18 Februari lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata RUU Akta 355 kini di peringkat libat urus yang dilakukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, semua pemegang taruh termasuk Majlis Agama Islam Negeri. Kerajaan akan meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS 1981 demi memastikan keselamatan para pekerja dalam industri kreatif lebih selamat dan terjamin. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, pindaan tersebut melibatkan beberapa standard kontrak yang ada dalam akta tersebut bagi memastikan ia ditambah baik dari segi aspek keselamatan sosial pekerja. Antara pindaan yang akan dibuat dalam Akta FINAS tersebut termasuklah berkaitan caruman pertubuhan keselamatan sosial pekeso untuk semua pekerja industri kreatif termasuk kru belakang tabir. Menurut Fahmi, pindaan juga akan melibatkan akta kanak-kanak yang mana semua pelakon kanak-kanak perlu mendapatkan permit sebelum bekerja. Pengusaha bas ekspres diingatkan untuk menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan melebihi 300 km atau boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk dihalang untuk beroperasi. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang, Zulkifli Ismail berkata, menerusi pemeriksaan yang dibuat sempena operasi khas Hari Raya Aidilfitri mendapati masih banyak pengusaha bas yang gagal kemukakan pemandu kedua meskipun ia syarat yang wajib dipatuhi. Menurutnya, kegagalan pengusaha bas menyediakan pemandu kedua untuk perjalanan jauh dikuatiri akan mengundang kemalangan yang bukan sahaja membahayakan penumpang tetapi pengguna jalan raya lain. Tegasnya, selagi pengusaha bas gagal menyelesaikan isu pemandu kedua dan kesalahan teknikal yang dikesan, pihaknya tidak akan membenarkan bas terbabit memulakan perjalanan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Sepasang suami isteri ditahan dipercayai melakukan penderaan ke atas kanak-kanak dan remaja lelaki berusia 5 dan 13 tahun. Kedua-dua suspek berusia 27 dan 36 tahun disyaki mendera dua mangsa berkenaan sejak bulan lalu menggunakan setrika, batang besi, sudu panas dan air panas hingga menyebabkan luka dan melecur pada anggota badan. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Yampil Anak Garai berkata, kedua-dua suspek telah ditahan petang semalam dan hasil siasatan mendapati semua suspek mempunyai kes jenayah lampau berkaitan dadah. Mengulas lanjut, Yampil memaklumkan kedua-dua mangsa tiada sebarang talian persaudaraan dan hanya dijaga oleh pasangan itu. Mangsa berusia 13 tahun adalah anak tiri kepada suspek wanita yang dijaga olehnya, manakala mangsa berusia 5 tahun adalah anak angkat kepada kedua-dua suspek. Selesaikan sahaja secara hakam. Demikian nasihat penyanyi Sheila Amzah dipercayai merujuk kepada kemelut rumah tangga membabitkan Bella Astilah dan suaminya Alif Aziz yang masih tiada jalan penyelesaian. Dalam masa sama, Sheila atau nama lengkapnya Nur Syahila Amir Hamzah, 34 tahun, turut mendoakan kesejahteraan mana-mana isteri atau suami yang berhadapan konflik. Sementara itu, rata-rata peminat turut bersetuju dengan nasihat pelantun lagu Patah Seribu itu selain turut berterima kasih atas ilmu yang dikongsikan Sheila. Semalam, Alif membuat kejutan apabila enggan melafazkan talak terhadap Bella di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur walaupun menurut ibu kepada dua orang anak itu, perkara tersebut telah dipersetujui sejak awal tuntutan dibuat. Pada 13 Mac lalu, Bella Astilah 30 tahun memfailkan cerai secara ekspres tetapi Alif tidak muncul pada hari perbicaraan atas alasan terikat dengan penggambaran drama. Berita dunia. Perbadanan McDonald's akan mengambil alih Aloyal yang memiliki 225 restoran McDonald's di Israel selepas franchise berkenaan terjejas akibat gesaan boikot membabitkan perang di Gaza. Terdahulu, McDonald Israel telah menjadi sasaran boikot selepas menawarkan beribu-ribu hidangan percuma kepada askar negara itu. Dalam pembentangan pendapatan 2023 pada Februari lalu, McDonald berkata perang di Gaza yang bermula pada Oktober tahun sama telah mempengaruhi pendapatan syarikat tersebut. Menurutnya, jualan suku keempat McDonald's turut mengecewakan di mana jualan bagi restoran-restoran franchise di luar Amerika Syarikat merosot sebanyak 0.7%, terutamanya di negara yang mempunyai ramai penduduk beragama Islam. Berbeza dengan umat Islam di negara lain, jemaah di Masjid Al-Wa Daerah Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta menyambut Lebaran 1 Syawal pada hari ini. Menurut salah seorang penduduk, solat sunat itu dilaksanakan di kediaman Imam KH Ibnu Hajar Soleh Pronolo atau dipanggil Mbah Ibnu. Tambahnya, sambutan Aidilfitri kali ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya kerana tiada laungan takbir berkumandang. Sebelum ini, tular di media sosial, jemaah Masjid Aulia mula berpuasa pada Khamis 7 Mac 2024 sehingga mencetuskan pelbagai reaksi daripada netizen. Malah, Mbah Ibnu pernah menjelaskan kepada Kementerian Agama bahawa berpuasa lebih awal itu merupakan satu kepercayaan dirinya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 15% dengan jumlah RM424.62 juta bagi tahun kewangan 2023. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata sempena dengan ulang tahun Bank Rakyat ke-70, dividen istimewa sebanyak 2% dengan jumlah pembayaran sebanyak RM56.62 juta turut diumumkan. Menurut Iwan, pembayaran akan diagihkan berdasarkan pegangan saham yang layak pada 31 Disember 2023 dan pembayaran dividen istimewa pada bulan September 2024. Pengerusi Bank Rakyat Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak, Bank Rakyat merekodkan keuntungan sebelum cukai dan zakat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 sebanyak RM1.76 bilion.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN mengadakan program jualan rahmah PJR Aidilfitri melibatkan 302 lokasi di seluruh negara bermula semalam hingga 9 April ini. Menerusi satu kenyataan, Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata PJR Aidilfitri akan melibatkan jualan produk barangan keperluan asas pada kadar potongan harga antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Beliau berkata pelaksanaan PJR Aidilfitri itu melibatkan 18 lokasi di Johor, Kedah 21, Kelantan 14, Kuala Lumpur 4, Melaka 13, Pahang 15 dan Perak 25. Selain itu, ia turut melibatkan Perlis dengan 3 lokasi pilihan Pulau Pinang 42, Sabah 29, Sarawak 45, Selangor 36, Terengganu 22, Negeri Sembilan 13, manakala Putrajaya dan Labuan dengan 1 lokasi. Berita sukan. Selepas tidak beraksi selama 2 bulan, pemain nombor 18 dunia Eng Zeyong dilaporkan kini semakin pulih dan bersedia untuk tampil dalam saingan Piala Thomas. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Manaiki berkata Zeyong berada pada tahap kemajuan yang mampan dan mampu bergerak lebih baik di gelanggang. Pemain kelahiran Johor itu sebelum ini meluahkan rasa kecewanya selepas terlepas tiket ke Sukan Olimpik Paris susulan namanya digugurkan daripada senarai kekejohanan Badminton Asia BAC 2024 yang merupakan acara terakhir menawarkan mata ke tamasya 4 tahun sekali itu. Pemain berusia 24 tahun itu hanya bermain satu perlawanan penuh musim ini selepas mengalami kecederaan belakang dan tulang belakang ketika saingan terbuka Malaysia dan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Rentetan daripada itu, Zeyong terlepas tiket dalam melayakkan diri ke Olimpik selepas melangkau semua jelajah dunia Eropah serta BAC 2024 di China minggu depan. Kelab gegasi La Liga Barcelona dilaporkan sudah menemui sasaran baru jurulatih yang mampu untuk menggantikan Xavi Hernandez dengan menjadikan pengurus Bournemouth Andoni Iraola sebagai pilihan utama selepas musim ini berakhir. Untuk rekod, Iraola telah menyertai skuad The Cherries pada tahun lalu apabila mempamerkan prestasi konsisten bersama kelab Sepanyol Rayo Vallecano dengan menandatangani kontrak sehingga musim 2025. Meskipun gagal mempamerkan prestasi cemerlang di awal musim, Iraola telah membantu Bournemouth berada pada tahap memberangsangkan selepas tidak tewas dalam 5 perlawanan dan hampir pasti kekal dalam kancah Liga Perdana Inggeris EPL musim depan. Pengarah sukan Barcelona, Deco, sebelum mengakui pihak pengurusan sangat berminat dengan falsafah bola sepak yang diterapkan oleh Iraola, tetapi segalanya masih lagi belum diputuskan. Situasi ini disebabkan barisan pemain dan pengurusan masih berusaha untuk memujuk Xavi agar melakukan pusingan U untuk tidak meletak jawatan selepas berakhir musim ini sekaligus menghormati kontraknya sehingga tahun depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 6 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.